Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rabbi fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah beri izin untuk kita terus hidup lagi sehari lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi ada peluang yang Allah beri pada kita semua untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.
antara penyebab kenapa kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, antara sebab kenapa kita susah nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, antara sebab kenapa kita susah nak buat amal baik, kerana ia adalah merupakan salah satu perbuatan dosa yang kita buat sama ada secara sedar maupun tidak. Jadi justru itu mak ayah yang saya kasihi sekalian, maka apakah ungkapan, apakah ucapan yang boleh kita buat, yang kita boleh sebut untuk kita menghilangkan dosa, kita hilangkan titik hitam dalam hati, iaitu dengan kalimah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dalam bahasa mudahnya ialah kita memperbanyakkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya mak ayah, Allah sangat suka pada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka orang yang bertaubat. Suka ni yang macam mana? Allah tak sebut lafaz innallaha yuhibbut tawwab sekali, tapi dalam lafaz tawwabin berulang-ulang kali. Kita ni manusia. Dalam Quran Allah sebut ya ayyuhan nas. Ada kata kelompok lagi ya ayyuhallazina amanu. Apa beza manusia dengan orang-orang beriman? Orang kata lafaz umum manusia ni. Adapun ya ayyuhallazina amanu, dia merujuk kepada lafaz yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Tapi asal perkataan manusia tu mak ayah, yang sebenarnya ialah nasya, orang yang selalu lupa, orang selalu lalai, orang selalu leka. Manusia, orang yang selalu lupa, lalai, leka. Kita ni tak boleh tidak, tak terlepas siapa pun kita mak ayah. Ustaz ke, imam ke, mak ke, ayah ke, yang di-Pertuan Agong ke, semua ada buat semua buat dosa. Jadi oleh yang demikian mak ayah, salah ke kita hari ini buat dosa? Salah ke kita buat dosa hari ini? Salah tu memang salah. Salah tu memang salah. Hukumnya berdosa. Akan tetapi mak ayah, yang lebih lagi bersalah ialah bila mana kita menangguh-nangguhkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kita pada malam ini nikmat Allah ada orang lain seperti mana yang saya sebut dalam minggu-minggu yang lepas, bahawasanya nikmat yang Allah beri pada hari ini pada kita semua ialah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga iman. Antara waktu maghrib dan isyak ni waktu paling kritikal sekali orang nak buat iman. Sebab apa? Sebab penat, letih. Inilah waktu rumah, TV. Tapi sebab kita hari ini nak menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, peluang yang Allah beri pada kita semua, yang mana kita doakan semoga barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dengan umur tentu dapat hidup lagi sampai pukul 9 malam ni mak ayah. Kalau kata matilah kita hari ni mak ayah, maka kalimah yang terakhir yang akan keluar daripada mulut kita ialah kalimah taubat, astaghfirullahalazim. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, apa syarat-syarat taubat? Yang pertama ialah menyesal. Yang kedua apa? Tak nak buat lagi. Yang ketiga, janji akan buatlah lagi. Ya kan? Baik. Yang pertama ialah kita menyesal. Kita menyesal bahawasanya dosa-dosa yang kita buat tu adalah disebabkan kerana kurangnya ilmu kita, kurangnya istiqamah kita, ataupun kurangnya rasa betapa kita ni melebihi daripada segala kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa dengan duit kita hari ni kita boleh hidup senang. Kita rasa dengan kesihatan kita hari ini kita boleh hidup sampai 100 tahun. Tapi semuanya mak ayah, kalau Allah tak izinkan, maka ia tak akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mak ayah, ada istilah bahawasanya istighfar itu, dosa itu boleh terampun jika kita menyesal dan janji tak nak buat lagi. Kalau buat lagi juga ustaz,
Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Dosa banyak mana pun, bunuh dah 99 orang pun mak ayah, tapi kalau kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan. Makanya kita jangan sesekali melebihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Baik. Kita nak sambung pengajian kitab Penawar Hati. Kita dah sampai sambungan kepada fasal yang ketiga, iaitu lidah. Apa tujuan kita datang pada malam ini? Kita nak rawat hati kita. Nak rawat. Ustaz, hati saya okey je, tak ada masalah pun. Tapi kenapa kena baca kitab ni? Sebab hati ni adalah tempat bekas sama ada kita boleh terima rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kalau dalam peristiwa baru-baru ni mak ayah, peristiwa Isra' Mi'raj, subhanallazi asra bi'abdihi. Allah perjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama kata Allah perjalankan dengan roh Nabi sahaja. Sebahagian kata Allah perjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam roh dan jasad. Tapi yang isyaratnya, apa yang Allah nak beritahu pada kita, perjalanan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata jasad, mak, tapi dia memerlukan roh juga. Bergantung kepada niat apa yang kita datang pada malam ini. Ada orang dia niat, dia nak mengisi masa-masa lapang bosan duduk kat rumah, tak ada nak buat apa. Jadi lebih baik aku dengar kuliah. Ada orang dia nak mengisi saf-saf orang yang mendengar kuliah. Sebab kalau tak datang nanti sian masjid buat program, tak ada orang nak tengok. Sian ustaz datang jauh-jauh, penat. Bukan. Niat malam ini mak ayah, kita nak perbaiki apa yang kita kurang, dan seterusnya ia jadi asbab kita nak tambah hubung baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, jasad penting, roh pun penting. Selepas daripada itu, kita nak kena beriman, tasdik. Beriman kepada apa? Segala perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang mukjizat, perkara-perkara janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang-orang yang beriman ni? Antaranya dia beriman pada perkara-perkara yang ghaib. Apa perkara-perkara yang ghaib? Termasuklah dalam rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Apa yang Allah dah tetapkan pada kita semua hari ni mak ayah, semuanya takdir. Nak tak nak kena percaya. Ada orang dia tak yakin, dia marah dengan Allah, dia su'uzan, dia sangka buruk pada Allah. Kenapa aku yang diuji, kenapa bukan orang lain? Ini termasuk dalam perkara-perkara iman. Apa tanda dia? Yuqimunas salat. Dia menunaikan salat. Cukup. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta ni bukan duit je. Harta ni boleh jadi anak-anak pun harta. Boleh jadi masa pun harta. Hari ni salah satu sebab jihad kita pada jalan Allah ialah kita nafkahkan harta yang sepatutnya kita buat benda yang lain, tapi kita duduk diam dalam rumah Allah, niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Dengan mudah-mudahan Allah sentiasa beri rahmat kasih sayang kepada kita semua. Jadi pertama-tamanya betulkan niat. Kita hadir pada malam ini dengan tujuan kita nakkan sesuatu daripada majlis ilmu. Dah sampai kepada bab yang fasal yang ketiga ni, iaitu lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, bismillahirsyafi, bismillahirmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalatu 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabi. Adapun perkara yang seterusnya,
hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang, iaitu yang ketiga. Kita dah sampai yang ketiga kan, iaitu menyalahi janji, yang ia adalah salah satu daripada tanda-tanda orang munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Wa qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik itu 3 perkara. Apabila ia bercerita, ia berdusta. Apabila ia berjanji kebaikan, nescaya ia menyalahi janjinya. Dan apabila ia diberi kepercayaan, nescaya ia mengkhianatinya, yakni ia tiada menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Baik, kalau baca habislah mak ayah, habislah. Kalau saya baca, habislah. Maksudnya apa kat sini? Nak larang lidah kita daripada apa? Menyalahi janji. Kenapa? Sebab janji ni dia pakai lidah. Bila kita menyalahi janji kita, maka ia termasuk dalam tanda-tanda orang munafik. Bahayanya lidah ni, seperti yang sebelum ni, Allah jadikan lidah ni sesuatu kejadian yang sangat-sangat unik. Letaknya dalam mulut, ada lapisan gigi yang mengawal, kemudian bibir. Kalau mata, dia ada kelopak mata je. Kalau hidung, tak ada dah, shield. Mungkin ada cuping telinga. Tangan, tak ada. Kaki pun tak ada. Tapi kalau lidah mak ayah, Allah susun, Allah simpan duduk dalam mulut ni. Supaya apa? Isyarat kepada kita semua nak jaga dia dengan baik. Kemudian guna pada jalan yang jadinya termasuklah salah satunya ialah menyalahi janji. Bila orang suka janji, dia tak tepati, maka itu tanda-tanda orang. Ini dalam bab janji ni mak. Dia janji bukan sekadar dia nak buat. Maksudnya apa? Orang munafik dengan keadaan dia memang niat dia tak nak tunaikan. Yang kata orang munafik. Tapi kalau ada orang dia janji, contoh pukul 9.30 malam kita duduk lepak dekat kedai roti canai depan tu kan, lepas kuliah ni. Dia janji. Okey. Tutup mak ayah, kita sampai pukul 9.45. Sampai je kawan kita pun kata kau ni munafik betul lah. Boleh kata macam tu? Kita tak tahu, rupa-rupanya mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah pada dia tu. Sebab kalau tak, mungkin dia tak janji pukul 9. Akan tetapi mak ayah, ada orang dia terbalik pula. Dia sengaja janji. Engkau datang pukul 9 ni, dia sengaja pedajai kawan tu mak ayah. Supaya apa? Aku sengaja je nak bagi kau datang awal. Selalu kau memang datang lambat. Dengan niat apa? Dia memang nak langgar janji pukul 9 tu. Dia datang lambat tak apa, janji orang datang awal. Mana satu yang munafik? Orang yang awal tadi ke orang yang lambat? Mak, boleh faham mak saya cakap ni? Kita janji dengan orang malam ni, pukul 9 nak datang. Tapi nak ikut. Bukan ada sebab ustaz kuliah panjang sangat, tak boleh nak ikut. Tuk dia kata, kau ni janji pukul 9, ni dah pukul 9.45. Janji macam mana kau yang janji? Padahal bukan dia tak nak buat, bukan dia tak ikut, tapi ada halangan. Dia tak dikira sebagai munafik. Yang kira sebagai munafik ni apa? Bila dia janji, dia niat. Dia niat tak nak tunaikan. Dia sengaja dia bagi tahu, okey kita jumpa pukul 9. Sebab apa? Sebab dia tahu orang ni memang suka datang lambat. Saja set pukul 9. Kawan ni pun tiba-tiba hari tu entah angin macam mana, awal dia mak ya, pukul 9 dah tercongok. Kita pun sampai 9.30. Oi, kata pukul 9. Saja je aku cakap macam tu supaya kau datang awal. Mana satu munafik? Itu tanda-tanda yang munafik. Tanda-tanda orang munafik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat bahawasanya ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kalau dalam ayat surah As-Saffat, surah As-Saff, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan?
Apa yang kita janji dengan Allah hari ni mak ayah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Apa maksud dia kat situ? Ini adalah salah satu ikatan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang paling terlaknat, Allah laknat kaum ni mak ayah. Sebab apa? Sebab banyaknya perjanjian yang mereka buat dengan Allah tapi dia langgar, iaitu Bani Israel. Dalam sebuah hadis kisah Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ni? Ketua paderi orang-orang Yahudi, duduk dekat Madinah. Sampai satu masa dapat perkhabaran bahawasanya Nabi SAW nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila dia dapat tahu mak ayah, apa dia buat? Dia jumpa Nabi, kemudian apa yang dia kata? Sesungguhnya benarlah seperti mana yang diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahawasanya akan adanya Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Tengok muka Nabi SAW pakai yakin terus mak ayah. Tak cerita banyak. Maka oleh yang demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terus mengaku nak masuk Islam. Tapi mak ayah, apa yang dibagi tahu pada Nabi SAW, kalau boleh jangan bagi tahu kepada orang Yahudi. Dan jangan ambil perjanjian pun daripada mereka. Sebaliknya tanya dulu, siapa aku depan mereka? Maka Nabi SAW panggil semua. Kamu kenal tak si Fulan bin si Fulan ni? Abdullah bin Salam. Oh, kami kenal. Dia ni ketua kami. Dia ni lah yang baik. Dia ni lah daripada susu galuh keturunan yang baik dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi SAW? Tahukah kamu bahawasanya dia ni telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian keluar Abdullah bin Salam, dia mengiyakan kata-kata Nabi SAW. Apa yang jadi pada pengakuan tadi mak ayah? Oh, inilah orang yang paling besar celaka, paling besar penipu. Inilah orang yang paling tak guna sekali dalam kaum Yahudi. Dan tukar mak ayah. Tiba-tiba tukar. Ni kata ni, orang yang terlaknat, iaitu kaum Bani Israel. Mereka pandai buat janji, tapi mereka tak boleh nak ikut. Maka tanda-tanda kita hari ini, na'udzubillah, semoga kita tak tergolong dalam tanda-tanda orang munafik. Bila mana kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya solatku, kita semayang hari ni kerana apa mak ayah? Kefarduan salat, peristiwa Isra' Mi'raj. Baru ni ada ceramah Isra' Mi'raj. Lama peristiwa Isra' Mi'raj tu. Ceramah dia lama saya tengok. 2 jam lebih. Punyalah detail nak bagi tahu tentang perjalanan Nabi ke atas. Saya tak nak cerita pasal Isra' Mi'raj. Tapi saya nak cerita kenapa kita solat. Bagaimana perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaannya kita nak menepati janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat mak ayah, kalau dalam peristiwa Mi'raj tu, Allah saja-saja ke nak jumpakan Nabi dengan Nabi-Nabi yang terdahulu? Langit pertama Nabi Adam AS, langit yang kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit yang ketiga Nabi Allah Yusuf, langit yang keempat Nabi Allah Idris, langit yang kelima Nabi Allah Harun, langit yang keenam Nabi Allah Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim AS. Ingat saja-saja. Orang tanya, mana Nabi Nuh? Orang tanya, mana Nabi Syuaib? Mana Nabi Ayub? Takkan tak ada? Tak ada. Kenapa ni mak ayah? Ni semua isyarat-isyarat ni. Supaya apa? Kita hari ni solat bukan setakat jasad je yang ada pada malam ni mak ayah. Roh pun nak kena masuk sekali. Sebab tu kadang-kadang bila kita takbiratul ihram, takbir yang haram, masuk sesuatu benda.
Tapi masalahnya bila kita Allahu Akbar, matematik boleh congak mak ya. Benda hilang boleh jumpa. Pin tudung mak letak kat mana waktu sembahyang, ingat? Roh hilang. Roh tak ada. Nabi Adam AS, kenapa Allah pertemukan? Supaya apa? Kita menghargai bahawasanya kita ni adalah ciptaan Allah yang terbaik. Ciptaan jasad yang terbaik. Naik langit kedua, Nabi Isa AS. Kenapa dengan Nabi Isa? Kejadiannya sama dengan Nabi Adam AS. Kenapa? Sebab Nabi Adam dilahirkan tak ada bapa, Nabi Isa pun tak ada bapa juga. Tapi Allah tiupkan roh ke dalam rahimnya Siti Maryam. Kenapa dengan Nabi Yahya AS? Nabi Yahya, Nabi Allah Zakaria, ayah dia doa supaya nak anak. Dalam keadaan dah tua, Allah kabulkan. Nak bagi isyarat pada apa ni mak ayah? Jalan untuk menuju pada Allah, yang pertama kena siapkan jasad. Yang kedua, mesti kena sediakan roh yang sedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kena-mengena dengan Nabi Yahya AS? Tak ada alasan. Walaupun lambat sekalipun, maka ia bukan alasan untuk kita tidak dapat beribadat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Langit yang ketiga, Nabi Allah Yusuf AS. Kenapa dengan Nabi Allah Yusuf? Inilah ciptaan Allah yang paling hebat sekali. Bila mana sahabat ditanya, bagaimanakah Nabi Yusuf AS? Aku tak tahu. Sesungguhnya kecantikan Nabi Yusuf tu separuh daripada kecantikan Bani Adam. Separuh tu Nabi Yusuf punya, separuh lagi ialah Bani Adam. Bani Adam siapa mak ayah? Kita lah. Kita semua ni. Kita semua. Duk ambil seorang sikit ni mak ayah. Yang separuh tadi tu, yang kata handsome, yang kata lawa, yang kata ni sangat tu tadi, semua tu sikit-sikit ni. Nabi Yusuf separuh. Jasad cantik, roh cantik, maka kita dipersiapkan dengan keadaan yang baik. Naik langit yang keempat, Nabi Allah Idris AS. Siapa Nabi Allah Idris? Orang yang pertama menuntut ilmu dengan menggunakan qalam, kata ulama. Kenapa dengan qalam? Sebab nak isyarat pada kita semua. Roh ada, jasad ada. Nak mantapkan pengetahuan bertemu dengan Allah, kena menuntut ilmu. Naik pula langit yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nabi Allah Harun alaihissalam. Kenapa Nabi Harun? Nabi Harun ni dia selalu teman Nabi Allah Musa. Isyarat kita nak menuntut ilmu, mesti kena cari pendamping, mesti kena cari rujukan pada orang yang betul untuk bimbing kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik langit yang ke-6, Nabi Allah Musa alaihissalam. Siapa Nabi Allah Musa? Ni Nabi paling gangster sekali mak ayah. Dia pernah tumbuk malaikat maut. Dia pernah tumbuk malaikat maut mak ayah. Bukan orang biasa. Dia pernah berguru dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Surah Al-Kahfi walaupun tak dinyatakan Nabi Allah Khidir secara jelas, tapi nak isyarat pada kita semua, nak kena belajar, cari ilmu, mesti kena ada pendamping yang boleh bimbing. Dan isyarat Nabi Musa, bila menuntut ilmu mesti kena sabar. Jangan ikut emosi semata-mata. Tak kena dengan angin kita marah. Nabi Khidir kata jangan tanya. Dia tanya. Tengah-tengah budak duk main elok je, digodoknya perut budak tu. Mati budak tu. Kenapa kau buat macam ni? Aku kan kata jangan tanya, kata Nabi Khidir alaihissalam. Sabar. Langit last sekali mak ayah sebelum nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam duk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Waktu tu aku lihat bahawasanya 70,000 malaikat masuk dengan keadaan mereka tak keluar-keluar dah. Maksudnya apa? Besarnya Baitul
makmur tersebut. 70,000 malaikat masuk tapi kat keluar. Mana pergi malaikat ramai-ramai ni mak ayah? Tanya apa yang dia buat? Dia doakan orang yang duduk menuntut ilmu malam ni lah. Siapa? Kita lah. Kita lah ni mak ayah. Apa isyarat Nabi Ibrahim AS? Siapkan roh, jasad, sedia menuntut ilmu, sabar dalam buat amal ibadat, dan yang terakhir sekali mesti kena ada pengorbanan. Nabi Ibrahim AS ni orang yang berkorban paling hebat sekali Allah uji mak ayah. Lama tak jumpa anak, tiba-tiba Allah perintahkan supaya apa? Melih anak Nabi. Ini sayang anak tak mak? Oi, sayang oh. Baru-baru ni budak pergi sekolah, budak perempuan kan. Ada pernah dengar tu? Baca kat cerita tu. Budak perempuan darjah 1 pergi sekolah, mengadu kat bapak dia, "Bah, panas lah dalam kelas." Oi, bapak dia buat apa? Beli kipas berdiri tu. Oi, dahsyat. Dulu kalau aku cakap macam tu kat panas tu, dia heretnya aku ke tengah panas lagi ada. Punya sayang ni. Punyalah sayang. Allah sampaikan sanggup tengok muka bapak. Oi, ganas. Ganas yang amat, tapi sanggup bawa kipas tu, bawa masuk kelas. Sayangnya kita pada anak. Salah tak ada perasaan sayang mak ya? Sayang tu ada salah tak? Tak salah. Tapi sayang yang terbaik ialah sayang kerana Allah. Apa maksud sayang kerana Allah? Kita letakkan Allah dulu, barulah anak. Apa bukti sayang pada anak? Kita didik dia dengan cara yang betul. Kita pastikan bahawasanya bukan bulan puasa je kita ketuk pintu bilik dia untuk bangun sahur. Tapi kita pastikan kitalah orang yang setiap kali ketuk pintu dia untuk solat subuh berjamaah. Itu sayang anak kerana Allah. Pengorbanan. Makanya mak ayah, dalam perjalanan kita nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala ni tadi, bila hati dah siap, apa semua dah cantik semua, maka inilah yang disebut kita ni terhindar daripada sifat-sifat ni nifak. Kita nak berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mak ayah, jasad dia ada, roh tak ada. Jasad ada, roh tak ada. Maka itu sebab mak ayah kadang-kadang kita janji dengan Allah bahawasanya inna solati, solatku. Tapi solat mak ayah kadang-kadang Zuhur sekarang 1.25, kita pergi hentam sampai pukul 4 suku. Asar pukul 4.30, kita pergi jet sampai pukul 7 mak ayah asar. Maghrib ni nasib baik kan, maghrib ni sekejap je kot. Isyak. Ni janji dengan Allah. Inna salati wa nusuki, ibadatku. Tanda-tanda Allah sayang mak ayah, tanda-tanda Allah terima, tanda-tanda Allah nak beri rahmat pada kita apa dia? Bahawasanya Allah bukakan pintu hati kita untuk bertaubat. Orang yang terasa nak taubat tu mak ayah, sebenarnya Allah dah buka dah pintu hati dia. Bukan dia nak taubat tu baru Allah buka pintu hati. Dia rasa nak taubat tu maksudnya hati dia dah bersedia untuk sifat-sifat mahmudah. Wa mahyaya, hidupku, kenapa kita hidup hari ni? Wa mamati, ni perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ustaz, kalau kita mungkin kita jadi kafir ke? Baik, munafik dia ada dua. Satu munafik besar, satu munafik kecil. Yang saya cerita ni tadi munafik besar ke munafik kecil mak ayah? Tu munafik kecil. Munafik besar ni dia mengaku Islam, tapi dalam masa yang sama dia rasakan bahawa Islam itu tak ada makna apa-apa pun bagi dia. Walaupun dalam hadis Nabi SAW, kitab Riyadhus Salihin ada sebut, ada sahabat bila mana dia datang ke Madinah nak ambil air, tiba-tiba ada seorang ni, dia ni bukan Islam. Dia bukan Islam ni mak ayah. Dia bukan Islam. Tapi bila nampak sahabat Nabi datang, tiba-tiba dia ucap apa? La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia ucap macam tu, dia tak kena apa-apakan. Tapi apa sahabat Nabi Allah? Saya lupa nama. Apa sahabat Nabi buat? Ambil tombak, baling kat dia. Mati terus mak ayah.
Cerita pasal benda ni sampai pada pengetahuan Nabi SAW. Maka Nabi tanya sahabat ni, apakah kamu membunuhnya walaupun dia dah sebut kalimah La ilaha illallah? Apa kata sahabat ni tadi? Sesungguhnya aku tahu dia ucap kalimah tu hanya semata-mata dia nak selamatkan dirinya daripada tombak saja. Nabi tanya lagi, adakah kamu bunuh dia walaupun dia dah sebut kalimah La ilaha illallah? Aku tahu dia selamatkan. Sehingga kan Nabi tekan banyak kali mak ayah soalan yang sama. Sehingga kan dia rasa apa? Bahawasanya dia rasa Islam itu sangat berat pada dia. Islam tu sangat berat pada dia. Kalau tak silap saya, Usamah bin Zaid pun. Maafkan saya kalau saya salah. Nanti buat saya rujukkan lagi. Sampai macam tu sekali. Maksud dia apa mak ayah? Kadang-kadang dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, adakah kamu belah jantung dia tengok sama ada dia ni betul-betul Islam ataupun tidak? Sampai macam tu sekali. Punyalah nak jaganya nyawa orang Islam yang dah mengucap kalimah La ilaha illallah. Makanya nak bagi tahu apa mak ayah kat sini, orang yang munafik besar ni, walaupun dia ni zahir, dia menzahirkan keislaman, keimanan. Kalau dulu saya minta maaf lah, ada pernah dengar cerita ni. Tapi kerana ini untuk tayangan umum, jadi saya simpan dulu lah buat cerita ni. Nanti kalau viral satu Malaysia susah, saya ada pasal-pasal orang ketuk pintu rumah. Bukan sebab saya takut, sebab yelah, sekarang ni mak ayah bukan kata kebebasan bersuara itu disekat, tidak. Tidak. Tapi kita nak jaga maslahah agama yang lain. Saya nak bincang kalimah Allah dekat sini pun bukan saya takut. Saya takut orang salah anggap. Saya nak cerita pasal baca Yasin malam Jumaat pun bukan saya takut. Saya tak takut. Cumanya pendapat orang ni kata kita baca kitab penawar hati ni. Kita nak rawat hati kita. Nabi SAW dakwah 3 tahun mak ayah. 11 orang je masuk Islam. Berapa tahun? 3 tahun. 11 orang masuk Islam. Kita hari ni mak ayah, orang Islam berjuta-juta, satu dunia. Malaysia je tak kira mak ayah. Kiri kanan depan belakang orang Islam. Tapi kita hari ni mudah-mudah kata orang Islam tu kafir. Kita senang-senang nak kafir orang. Adakah ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW? Itu sebab saya pernah sebut kat mak ayah, setan ni dia jahat mak ayah. Setan akan hasut kita jadi jahat. Tapi bila dia putus asa nak hasut kita jadi jahat, dia akan buat kita jadi baik. Woi, stres aku dengan Pak Long ni, dia kata ajak pergi masjid, jangan pergi masjid. Tapi dia tetap juga pergi. Walau dia irit kaki ni mak, dia irit kaki tetap pergi masjid. Setan kata, tak guna dah aku hasut dia ni jadi jahat ni. Aku akan ajak dia jadi baik. Waktu itulah pakcik ni kata, akulah yang paling baik sekali. Walaupun aku irit kaki, tak adalah orang kampung ni yang datang nak pergi masjid asyik muka aku je. Nampak? Saya nak tanya ni, situasi orang munafik ni mak ayah. Kita tak puasan. Kita nak pergi semayang Jumaat, datang awal kot sekarang pukul 1. Pukul 1 nak kena datang, jalan kaki tengah panas. Dalam kita nak jalan pergi masjid ni mak ayah, kita nak astagfirullah. Dalam perjalanan ni tengok ada brother tengah basuh motor tengah hari Jumaat ni mak ayah. Elok-elok kita lalu depan dia pun tanya, bang, gimana? Loh, dia tanya kita gimana? Kita berkata, apa benda kau ni? Kau tak tahu ke tengah Jumaat ni? Kan? Kau tak dengar ke orang dah buka? Baik. Ini entah mana neraka dah masuk. Saya nak tanya mak ayah, siapa masuk neraka? Siapa masuk syurga? Kita ni rasa dah masuk air ni, aku masuk syurga berlari ni. Tapi silap mak ayah, setan dia pusing betul lah. Ni terang-terang dah dia tak pergi semayang ni. Kita tak tahu dia tak pergi semayang sebab dia malu. Orang duk kata dia, aku ni baru keluar daripada pusat, hari tu datang dalam masjid sekali. Orang kata, kau ni bukan nak semayang pun, kau ni nak gembat duit tabung masjid ni.
Oleh kerana aku tak nak jadi fitnah orang kampung, jadi aku tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Dia kata. Tapi kita tahu tak, kita belah hati dia mak ayah. Banding yang kita ni, konon-konon ni tadi, jalan tengah panas ni. Jalan tengah panas. Allah, tak ada dah apa nak jadi orang zaman sekarang. Tak dengar aku orang nak azan. Ni dahsyat kita ni. Jangan sekali-kali kita mendahului rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oi, susah tak mak ayah? Susah. Sebab tu kita lalai, kita leka. Sebab tu ada sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu. Allah tak turunkan sembahyang Jumaat tu tiap-tiap tahun, setahun sekali tak. Tak ada sebulan sekali tak sembahyang Jumaat. Setiap minggu. Kenapa setiap minggu ni? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nak ingat balik ni takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat balik janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Makanya kerana apa ni mak ayah? Lidah ni lah yang menyebabkan kadang-kadang kita ni rasa macam mana? Kita ni lah yang paling hebat sekali. Kita ni lah yang paling pandai sekali. Tapi kabura maqtan indallah. Bahawasanya Allah sebut kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita cakap, kita tahu kita ada ilmu, dalam masa yang sama kita tak buat. Inilah ciri-ciri orang munafik. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian. Kalau saya baca je kitab ni mak ayah habis dah. Tapi kalau syarah macam ni, tak ke mana-mana pun kat situ je. Dah masuk isyak. Boleh sambung sikit lagi? Saya dengar 3 orang yang kata boleh. Yang lain kata tak boleh. Pasal dah kata boleh kan. Dalam hati kata, siapa yang kata boleh tu? Allah. Berbantah-bantah dan berkata-kata pada sesuatu yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Qad sadaqa Rasulullah SAW. Maksudnya sesetengah daripada keelokan Islam seseorang itu, ia meninggalkan apa yang tiada memberi manfaat kepadanya, yakni pada dunia atau akhirat. Apa maksud berbantah-bantahan? Apa maksud berbantah-bantahan ni mak ya? Dengan lidah dia tu, dia selalu argue. Orang Jawa kata argue, bantah. Dia bantah. Cakap dia je betul. Tak pun ditanya soalan-soalan mengarut-ngarut. Ni perangai siapa ni? Bani Israel lah. Allah perintahkan supaya cari lembu je asalnya kan. Tapi lembu apa, color apa, macam mana pula sifat dia. Lah sekali hampir-hampir mereka tak boleh nak penuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Baqarah ni. Baik. Ni isyarat kepada apa ni mak ayah? Bahawasanya kadang-kadang dengan lidah kita ni boleh jadi pemecah belah kepada sesuatu apa yang disyariatkan Allah tu mudah. Tapi akhirnya dia jadi susah. Dan akhirnya kita tinggalkan terus. Baru-baru ni mak ayah, ada orang hantar video dekat saya. Ada seorang, saya minta maaf zahir batin. Ini bukan nak cerita aib, bukan. Saya cuma nak bagi tahu apa realiti kehidupan beragama kita pada hari ini. Kisah Isra' Mi'raj, cerita pasal hadis Nabi SAW. Orang Nabi diperlihatkan dengan apa tu? Orang yang menanam pada waktu pagi, kemudian waktu petang ambil hasil apa semua-semua. Umur saya dah lebih kurang 50 tahun ni mak ya. Tipu lah tu 50 tahun tu. Dalam umur saya berapa kali dengar ceramah Isra' Mi'raj mak ayah. Tahun ni lah saya dengar hadis-hadis berkaitan perjalanan Isra' Nabi tu semuanya palsu mak ayah. Na'udzubillah. Saya tak selidik. Tapi bila dengar, bukannya orang yang jual burger tepi jalan yang cakap ni. Orang yang di kalangan yang mempunyai kelayakan akademik, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang kedudukannya tinggi di kalangan masyarakat. Jadi yang sebenarnya mak ayah, tujuan dia tu, sebenarnya tujuan tu untuk apa sebenarnya nak bagi tahu pasal benda ni? Adakah dia nak menyalahkan
orang-orang yang bawa hadis palsu ni? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah dia nak menyalahkan ulama'-ulama' terdahulu yang bawa kisah-kisah ni pada kita semua? Yang kedua. Yang ketiga, adakah dia nak salahkan ustaz-ustaz yang bagi ceramah Isra' Mi'raj setiap tahun, bawa cerita yang sama? Apa lagi kisah mak ayah? Antuk angkat kepala, angkat batu, empas dekat kepala bersepah, Allah jadikan balik. Itu petanda apa tu? Orang tinggal solat kan? Sebenarnya hadis tu tak betul. Memang ada kisah tu. Tapi dalam hadis Nabi SAW, ia berlaku pada waktu mimpi baginda Nabi SAW. Okey, saya tak nak cerita benda tu. Yang saya tertarik satu benda, fadilat baca surah-surah. Kalau baca surah Al-Kautsar, maka akan hilangnya haus. Padahal saya pernah bagi tahu dekat mak ayah, antara kelebihan surah Al-Kautsar ni, yang kita baca tafsir, yang kita difahamkan dengan fadilat surah Al-Kautsar. Tapi tutup dia kata tak ada kelebihan tersebut. Itu adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Baik, saya nak tanya mak ayah, terutama kita orang umum, bila nak cakap macam tu mak ayah, sebenarnya surah Al-Kautsar ni, dia dapat dalam buku cerita ke dia ayat Quran? Dia ayat Quran mak ayah. Adakah dengan pendedahan tu boleh menggalakkan orang nak baca Quran ke, ataupun orang nak tinggal terus mak ayah? Orang jadi pening. Bila orang jadi pening, orang tinggal terus. Kita takut orang tinggal terus. Saya tak nak sebutlah yang orang kata zikir Allah tu. Saya tak nak sebutlah. Dia kata tak ada makna. Na'udzubillah. Al-Asma'ul A'zam. Satu nama merangkumi 99 nama. Yang kita doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim baru dua. Kita sebut Ya Allah je mak ayah. 99 duk kumpul dekat Allah tu. Ini kan pula dia kata tak ada nama. Tanda-tanda akhir kiamat. Nak jadi berlaku kiamat bila mana tak ada orang sebut nama Allah. Dia nak jadi macam tu pun. Saya bukan nak salahkan dia. Ini kata berbantah-bantah ni. Kenapa tujuan berbantah-bantah? Kenapa baru ada sekarang? Dia kata tak ada daripada sumber daripada Nabi SAW. Nabi tak pernah buat. Nabi tak ada nyatakan pun. Tak ada hadis yang sahih pun. Semua nak ada hadis. Mak ayah, saya nak bagi tahu. Selagi tak ada dalil yang mengharamkan, selagi tak ada dalil yang kata haram, yang kita buatlah mak ayah. Selagi mana perkara tu baik. Siapa kita nak tetapkan benda tu diterima ataupun tidak? Sebab tu saya kata tadi, kita jangan sekali-kali mendahului rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang-senang nak kata orang kafir. Baca Yasin, tak ada hadis Nabi SAW. Malam Jumaat tak ada pun. Yasin ni kan Al-Quran. Hari ni, kenapa kita tak baca Yasin kalau ustaz cakap macam tu? Sebab kita tahu kalau menuntut ilmu pahalanya lagi baik daripada kita beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagipun Yasin bukannya satu kemestian nak kena baca hari Jumaat. Dia boleh baca tiap-tiap hari, tak ada masalah. Tapi kerana adat kita baca, jadi kita meraihkan. Kita meraihkan. Tapi bila sesetengah tu cakap tak boleh baca Yasin, tak boleh tahlil, dia jadi pening. Ini antara yang berbantah-bantah. Sebab apa ni mak ayah? Sebab lidah. Sebab lidah. Kita hari ni mak ayah, bukan saya kata saya menyokong yang bid'ah ni. Ada benda bid'ah. Kadang-kadang kita kalaulah Nabi SAW hidup lagi, ada hadis sahih mak ayah cerita bahawasanya kalau kita solat saf-saf ni mana boleh terputus. Ni hadis sahih. Tapi sekarang ni kita sembahyang terputus ke jarak mak ayah? Kenapa jarak? Sebab kita nak elak daripada mudarat. Siapa yang elak daripada mudarat? Kita kerujuk daripada mufti-mufti, tengok daripada global Arab Saudi pun buat macam tu. Kenapa tak ikut Nabi? Kenapa nak ikut mufti Arab Saudi?
Yang kata betul nak ikut susu galuh Nabi SAW tu, kenapa tak kena ikut? Kalau macam tu, saya doakan ustaz kena corona. Sudahnya. Bukan. Kita nak tahu bagaimana keadaan yang sesuai, bagaimana keadaan yang sesuai. Seolah-olah apa yang kita buat semuanya tak betul. Bukankah ia boleh mengundangkan kekeliruan dalam masyarakat? Walaupun sekadar ianya ilmu diberi pada golongan-golongan orang yang tertentu, tapi bila ditakwil secara salah, orang akan bagi tanggapan yang salah. Seolah-olah baca Yasin tu haram, tahlil zikir ni haram, tak betul. Baca surah Al-Kausar ni tak adanya nak hilang-hilang haus. Dia kata kalau nak haus minum air je. La ilaha illallah. Surah Al-Ikhlas baca 3 kali apa? Seolah-olah khatam satu Quran. Lepas ni orang malas nak baca Quran lah. Ya Allah, bukan maksud dia macam tu. Ini indikator hati kita nak dekat pada Allah. An-nasaqata dhunubi tamna' min khifati ibadati. Kita nak tahu hati kita hari ni Allah nak bagi rahmat ke tidak. Tanda dia apa mak ayah? Allah akan cabut nikmat buat ibadat tu sikit demi sedikit. Nak tahu ke tak Allah cabut rahmat tu sikit demi sedikit mak ayah? Tengok bulan Ramadan ni tak lama lagi. Oi, waktu tu lah solat subuh berjamaah. Waktu tu lah kita tadarus Al-Quran. Waktu tu lah 1 hari 1 juzuk. Waktu tu lah solat tarawih. Qiyamul lail bagai sedekah tak sedekah. Cukup complete set. Betul tak mak ayah? Tutup Syawal yang pertama mak ayah sebelum PKP lah. Semayang Isyak 11.38 tu. Ini kata Allah cabut nikmat buat ibadat sikit demi sedikit. Kenapa tak? Direct terus. Hari ni orang sedekah dibuat sebagai perniagaan. Hari ni baca Quran orang anggap sebagai satu perniagaan. Na'udzubillah. Ini tanda Allah cabut rahmat ni sikit demi sikit. Kalau surah Qul Huwallah pun tak boleh baca. Ini kan pula nak baca Quran. Okey mak ya. Saya berhenti kot setakat tu. Alhamdulillah tak ada soalan malam ni. Saya sangat suka orang tak tanya soalan. Baik, bukan nak rujuk pada Bani Israel tadi, tak. Baik. Sebab ada kisah mak ayah, Imam Malik, maafkan saya kalau saya salah. Saya bukan nak berdusta atas nama ulama. Saya pun dapat daripada tuan-tuan guru juga. Bila ditanya, wahai Imam Malik, apa hukumnya kalau saya bersetubuh dengan ayam, keluar telur ayam, ayam tu boleh makan? Boy mak gelap so. Apa jawab Imam Malik? Dia tak jawab ayah, dia senyap. Dia tanya lagi, tuan saya nak tanya, apa hukum saya bersetubuh dengan ayam, kemudian ayam tu bertelur, kemudian telur tu boleh makan tak? Imam Malik jawab? Tak jawab. Kali ketiga tanya lagi, tak jawab. Lepas tu mak ayah, bila ditanya lagi, apa Imam Malik tanya? Perkara tu dah berlaku ke belum? Saya belum berlaku lagi, saya cuma tanya. Dia kata, saya cuma tanya. Kalau belum tanya, pastikan ia berlaku dulu. Sebab apa? Orang berbantah-bantah ni dia ada 2 sebab. Satu, sebab ilmu. Satu lagi, dia nak mengelak daripada tanggungjawab. Itu maksud dia. Ustaz, boleh tak kalau saya nak scan perut bini saya. Tapi perut ni kan aurat orang perempuan. Jadi tanggungjawab saya kena jaga aurat. Kalau macam tu tak payah scan. Ustaz, boleh ke kalau yang sambut anak kita nanti orang lelaki? Kenapa tak ada doktor perempuan? Pergi cari doktor perempuan. Sebab apa? Dah elok-elok
hospital depan rumah. Tutup tengok doktor lelaki. Dah jadi jauh. Nak kena pergi bandar pula. Tutup. Bandar pun sama juga. Pergi kat situ pun, ada doktor perempuan. Tutup, doktor perempuan pula cuti. Cuti bersalin. Nak kena pergi. Jadi jauh mak ayah. Asal depan rumah je. Ni antara satu rukhsah. Allah beri, jangan banyak tanya lah. Ikut, buat. Yasin nak baca. Walaupun bukan sebab fadilat pun mak ayah. Kita dapat nikmat baca Al-Quran. Orang datang nikmat baca Quran mak ayah. Sebab hari Jumaat Yasin. Tarikan dia apa? Bihun goreng. Adan. Bukan sebab nak baca Yasin tu dapat makan bihun goreng. Dah. Malam ni makan apa? Tiba. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya mak ayah. Dah berapa kali nak berhenti tak berhenti. Saya berhenti setakat 3, 4. Yang kelima nanti kalau ada umur, insya-Allah mudah-mudahan. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, maafkan saya, ampunkan saya jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan lillahi ta'ala, yang mana boleh ambil mak ayah. Sesungguhnya saya pun orang yang mana dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Maka siapa yang boleh ambil manfaat, ambillah. Yang tak boleh, yang nak berbantah-bantah, yang syak, zan, waham 50-50, ustaz ni ya tidak je dia kata. Lillahi ta'ala, saya ikhlas menyampaikan apa yang kita perlu buat. Kerana sesungguhnya kita tak tahu apakah amal yang kita buat sebelum ni yang jadi asbab kenapa kita berada di rumah Allah pada malam ni. Kita tak tahu. Mungkin sebab selawat kita, mungkin sebab doa mak kita dulu hari ni Allah makbulkan, mungkin sebab kita susun selipar kasut dekat luar sana, mungkin kita tutup air yang meleleh keluar, mungkin kita selamatkan nyawa seekor semut pun mak ayah jadi asbab rahmat Allah. Terima kau pergi hari ni, aku nak doakan dengan ribuan, ratus ribu malaikat hari ni. Balik-balik lega, hati tenang. Dah semayang isyak. Keberkatan waktu aku nak bagi. Baik, cukup setakat itu mak ayah. Ada hajat untuk tahlil sama-sama. Kita nak, bukan kata bid'ah, baru Ustaz cakap tadi. Ni bukan kata bid'ah. Kita nak sedekah. Kita nak sedekah. Mudah-mudahan tak dapat pada orang mati, dapat pada kita yang baca. Sebab tu jangan lolap. Baca sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan. Astaghfirullahaladzim. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح خصوصا إلى روح Mat Ali bin Mat Nata, Mukhtar bin Mat Ali, Abdul Rahim bin Kasim, Ahmad Hafiz bin Muhammad, Haji Syaril bin Maulud, Zaitun bin Mat Ali, Husni binti Mat Ali, Jenab binti Yahya, Hajjah Fatimah binti Maksum, Muhammad Sahad bin Sa'ad, Muhammad Nazrin bin Alias, Karim bin Baci, Ibrahim bin Jalil, Mona binti Yahya, Zaitun binti Bacit, Nurul Aliza binti Raimi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Haji Malik bin Haji Nurdin, Normah binti Putih, Abdul Manan bin Kesed, Mintan bin Jadi, Afidah binti Haji Malik, Laila binti Haji Malik, Muhammad Azmi bin Sulaiman, Mirza Fifiyani binti Zulkarnain, Haji Maddin bin Ali, Sabidah binti Ahmad, Muhammad Fairuz bin Muhammad Faizal, Kamaruddin bin Saripah, Salmiyah binti Hawa, Azwan bin Nuh, Haji Ismail bin Haji Maksum, Haji Maksum bin Wahid, Abu Bakar bin Haji Maksum, Yaqub bin Haji Maksum, Wahid bin Hitam, Husin bin Osman, Abdul Latif bin Husin, Haji Ahmad bin Haji Abdul Wahab, Cik binti Osman, Mbok Cik binti Muhammad, Maimud binti Nek Cik, Halimah binti Hamid,
Zainab binti Husin, Hajjah Cikmah bin Haji Abdul Wahab, Fatimah binti Ahmad, Aminah binti Ahmad, Maimun binti Ahmad, Baharin bin Ismail, Abdul Qadir bin Abu Qasim, Utih binti Ismail, Zahara binti Abu Qasim, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم قد أفلح من قال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما كناه من يا الله كما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. اللهم مثل ثواب ذلك مع مزيد بربك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى Mat Ali bin Mat Natar Mukhtar bin Ma'adi Abdul Rahim bin Qasim Ahmad Hafiz bin Muhammad Haji Syarif bin Maulud Zaitun binti Ma'adi Rusni binti Ma'adi Jenab binti Yahya Haji Fatimah binti Maksum Muhammad Sahad binti Sa'ad Muhammad Nazrin bin Aliyas Karim bin Baci Ibrahim bin Jadid Mona binti Yahya Zaitun binti Baci Nurul Aliza binti Raimi Haji Malik bin Haji Nordin Normah binti Putih Abdul Manan binti Kasad Mintan bin Jadi Hafidah binti Haji Malik Laila binti Haji Malik Muhammad Azmi bin Sulaiman Mirza Fifi Yani binti Zulkarnain Haji Maddin bin Ali Sabidah binti Ahmad Muhammad Fairuz bin Mat Faizal Kamarudin bin Saripah Salmiyah binti Hawa Ni Azwan bin Ni'no Haji Ismail bin Haji Maksum bin Wahid Abu Bakar bin Haji Maksum Yaqub bin Haji Maksum Wahid bin Hitam Husin bin Osman Abdul Latif bin Husin Haji Ahmad bin Haji Abdul Wahab Cik binti Osman Mbok Cik binti Muhammad Maimud binti Nek Cik Halimah binti Hamid Zainab binti Husin Hajah Cik Mah binti Haji Abdul Wahab Fatimah binti Ahmad Aminah binti Ahmad Maimun binti Ahmad Bahrin bin Ismail Abdul Qadir bin Abu Qasim Putih binti Ismail Zahara binti Abu Qasim وأصولهم وفروعهم ومن يتسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالدهم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كلهم من ذيك القبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما الصلاة